Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya daripada kumpulan 3, iaitu terdiri daripada saya, Nurhana binti Rosni dan Nur Syafiqah binti Zainuddin, akan membentangkan berkaitan dengan generator AU. Teruskan berkaitan dengan pengenalan. Penjana elektrik merupakan satu peranti yang menukar tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Penjana AU ni adalah sama seperti penjana arus terus di mana berdasarkan prinsip aruhan elektromagnetik. Penjana AU ni mampu membekal beban elektrik dengan jenis yang diinginkan, sama ada bentuk arus terus atau arus ulang-alik. Penjana AC akan menghasilkan keluaran gelombang sinus. Dalam generator akan menggunakan hukum Faraday dalam kendalian penjana. Ia menunjukkan kendalian A ini semasa gelung pengalir berputar dan pemotongan medan magnet akan berlaku. Apabila pengalir memotong medan magnet, daya gerak elektrik akan terjana dalam pengaliran tersebut. Nilai daya gerak elektrik akan terhasil bergantung kepada antaranya medan magnet, panjang pengalir, kelajuan pemotongan dan sudut pemotongan. Dalam hukum Faraday ni akan menggunakan formula iaitu N sama dengan D per dt. E sebagai voltan janaan, N jumlah litian pengalir, jumlah flux per kutub Weber dan T sebagai masa. Dalam bina penjanaan arus ulang-alik, dia terdiri daripada gelang gelincir, berus karbon, kutub utama dan anchor. Dia terdiri daripada beberapa bahagian utama pada binaan yang hampir sama dengan penjana arus terus. Perbezaan adalah di bahagian penjana terus, iaitu di bahagian penukar tertib, iaitu commutator yang akan digantikan pada generator AU, iaitu gelincir pada penjana. Antara fungsi utama dalam penjana AU terdiri daripada kutub utama, iaitu menghasilkan medan magnet, anchor memotong medan magnet untuk menghasilkan daya gerak elektrik, gelang gelincir punca tamatan bagi berlitian pengalir, anchor dan menghasilkan voltan arus ulang-alik. Berus karbon ni dia akan menyambung litian anchor ke punca keluaran bekalan masuk. Dalam penjana AU terdapat dua binaan, iaitu binaan penjana satu fasa dan 3 fasa. Dalam penjanaan satu fasa adalah arus ulang-alik elektrik yang boleh menghasilkan voltan tunggal dan berselang-seli dan menjanakan kuasa di kuasa elektrik di fasa tunggal. Dia digunakan untuk menyampaikan kuasa di pengagihan 3 fasa sistem dan akan arus ditukar kepada fasa tunggal yang hampir sama dengan nilai beban tunggal. Di sini bina penjanaan dia terdapat 2 gelang gelincir. Berbeza daripada penjana 3 fasa di mana terdapat 3 gelang gelincir. Bina penjana 3 fasa sebagai maklumkan tadi, dia terdapat perbezaan di mana terdapat 3 gelang gelincir dan membekalkan tenaga elektrik dengan keupayaan yang lebih besar. Selalunya penjana AU 3 fasa akan digunakan di bahagian industri. Di bahagian utama penjana AU ni merujuk tadi kepada binaan, tetapi ditambah sedikit iaitu pada pemutar rotor, iaitu dia dibina daripada bar-bar pengalih kupro atau aluminium yang diisi ke dalam lubang alus terus pemutar. Ini merupakan contoh sambungan iaitu daripada generator AU yang disambung ke bahagian lain. Ini merupakan sebagai contoh generator jenis AU. Saya teruskan dengan slide oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Zainuddin, bernombor metrik DB180-188. Saya akan sambung tentang pembentangan tentang penjana arus ulang-alik daripada kawan saya, Siti Nurhana. Saya akan terangkan tentang prinsip kendalian, iaitu pada kedudukan menegak, anchor bergerak selari dengan medan dan dengan itu ia tidak memotong flux magnet. Maka DGE dan
arus yang ta'aruf adalah keadaan sifar. Seterusnya, apabila kedudukan mengufuk, DGE dan arus terarus bertambah dari sifat ke nilai maksimum. Arah arus ta'arus menggunakan kaedah hukum tangan Fleming. Seterusnya, pada kedudukan menegak semula, DGE dan arus ta'aruf berubah dari nilai maksimum ke sifar semula, manakala pada kedudukan mengufuk semula, DGE dan arus ta'aruf berubah dari sifar ke nilai maksimum pada arah yang bertentangan. Hal ini kerana gelung gelincir sentiasa bersentuh dengan karbon. Arus dalam litar juga akan mengalir pada arah yang bertentangan. So, kita boleh tengok dekat sini hasil output dia. Keadaan anchor yang sentiasa berubah dalam keadaan 00, 90, 180, 270 dan 360. Seterusnya adalah simulasi kendalian operasi. Permulaannya adalah gegelung mengalami perubahan yang garis daya magnet yang semakin kecil, sehingga pada kedua sisi gegelung arus elektrik mengalir di sekitar gegelung yang mengalir ke gegelung sinusoid. Yang kedua, dalam kedudukan sinusoid, gegelung tidak mengubah garis daya magnet, sehingga tidak ada elektrik yang mengalir di gegelung. Ketiga, dalam kedudukan ini, gegelung mendapat garis positif negatif, garis magnet maksimum. Seterusnya, gegelung terus berputar sehingga bahagian sisi bergerak ke bawah dan sisi kuning bergerak ke atas. Seterusnya, gegelung mengalami peningkatan kekuatan daya magnet sehingga pada setiap sisi gegelung, arus elektrik yang berlawan mengalir hingga ke kedudukan gegelung sinusoid. Gegelung terus berputar sehingga sisi biru bergerak keras dan ke atas dan sisi kuning bergerak ke bawah. Nombor ke-6, untuk menyebabkan medan magnet yang memotong konduktor stator, rotor diberi pengejaan. Hal ini kerana terdapat dua tiang yang berbeza, iaitu utara dan selatan. Voltan yang dihasilkan pada stator adalah voltan bergantian dengan gelombang sinusoid. Dan akhir sekali, voltan dan arus yang dihasilkan disalurkan melalui grid elektrik untuk kedudukan masyarakat. Teruskan dengan jenis-jenis penjana arus ulang alik. Dia ada dua, iaitu penjana AC medan berputar. Seperti yang boleh tengok, itu gambar dia. Penjana ini digunakan untuk menghasilkan voltan elektrik yang tinggi seperti di stesen jana kuasa elektrik. Terdapat dua jenis pemutar untuk menghasilkan medan magnet, medan berputar, iaitu pemutar kutub tertonjol dan pemutar kutub silinder. Satu lagi adalah penjana AC anchor berputar. Kat sini pun ada gambar dia juga. Penjana ni dia mempunyai binaan yang sama seperti penjana DC, kecuali bahagian penukar tertibnya ditukarkan kepada gelung gelincir. Penjana ini menggunakan voltan ujaan DC luar untuk menghasilkan medan magnet. Ya, diteruskan dengan kelebihan dan kekurangan penjana AU. Di bahagian kebaikan, voltan keluaran diubah dan dijana atau diini dengan cekap. Biasanya yang binaan yang ringkas dan tidak perlu di senaggara yang tinggi. Penggunaannya luas pada industri. Reka bentuk penjana AU agak lebih sederhana daripada jenis penjana AT. Tidak perlu voltas sepadan dan memiliki kos yang rendah. Di bahagian keburukan pada AU, penjana arus ulang alik memerlukan pusingan mekanikal. Kedua, dia memerlukan sumber tenaga yang berketerusan untuk menghasilkan elektrik secara arus ulang alik. Ketiga, terdapat aruhan yang menyebabkan rendahnya kuasa atau kehadiran kuasa tanpa watt. Kawalan kelajuan motor tidak dapat diadakan secara elektrik. Voltan yang lebih besar diperlukan untuk membekalkan tahap daya dan akhir sekali memerlukan penebat tambahan kerana voltan yang lebih besar daripada diperlukan untuk membekalkan daya. Spesifikasi untuk penjana AU. Ini antara model iaitu kepada DGA atau ultra quiet.
Dia jenis generator yang brush 3 phase synchronous AC generator. Okay, di sini dia menggunakan frekuensi yang dibenarkan 50 ataupun 0.1 Hz. Dan untuk kuasa yang digunakan sebanyak 9.6. Okay, di sini untuk rate ampere current digunakan untuk satu fasa 15 dengan kadaran voltage 240. Fasa untuk 3 fasa kedaran arus di sebanyak 16.7. Okey, untuk bagi satu fasa dia dibenarkan sebanyak 2.5 volt persen, manakala untuk 3 fasa sebanyak 5% saja dibenarkan untuk voltage voltage allowance ni. Okey, speed untuk bagi jenis synchronous AC generator, dia kelajuan ni digunakan yang sampai pencapaian minimum dia adalah sebanyak 1500. Dan untuk power factor yang digunakan adalah 0.5, yang digunakan adalah 0.8. Dan polarity adalah 4. Dan dia punya dB sebanyak 5.1. Saya teruskan lagi dengan aplikasi untuk perjana arus ulang-alik, iaitu terdapat 3 aplikasi dalam perjana arus ulang-alik, iaitu perjana arus ulang-alik yang digunakan di set industri, perjana arus ulang-alik untuk set kimpalan, dengan perjana arus ulang-alik dari sumber mekanikal. Ini adalah contoh gambar dia. Seterusnya adalah contoh pengiraan. Soalannya berbentuk 1 alternator 3 fasa, 2 kutub 210 pengalih di dalam anchor mempunyai nilai flux per kutub 17.5 Weber. Bentuk gelombang mesin ini adalah dalam keadaan sinusoid dan frekuensi watan yang dijanakan adalah 50 Hz. Anggap bahawa faktor agihan KB dan faktor jarak KP adalah unity. Kirakan watan dalam keadaan VRMS yang terjana. Okay, kita boleh tengok ini ada jalan penyelesaiannya. KF bersamaan dengan 1.11, I fasa 2.2 K di KP, FZ, I fasa 2.2, kita boleh masukkan dia terus, 2.2, 1 kali 1 kali 50 kali 17.5 M dengan kali 210. So, I fasa dia, bila kita total semua, mendapat 408 volt. Italian dia adalah dalam keadaan 3 punca kuasa 3. So, I fasa dengan Italian, kita kalikan dia. Punca kuasa 3 kalikan dengan I fasa yang kita dapat tadi, iaitu 408. So, Italian dia akan dapat dalam keadaan 707 watt. Okay, seterusnya slide berkaitan dengan maklumat tambah lain. Okay, perbezaan antara penjana AT dengan penjana AU. Okay, arus terus DAT, dia menghasilkan voltan yang tidak boleh diubah nilai. Ia tidak memerlukan pengujian daripada luar dan menghasilkan arus terus menggunakan penukaran tertib, anchor berputar dan medan pegun. Okay, manakala pula untuk arus ulang-alik AU, dia menghasilkan satu voltan yang boleh diubah nilainya dengan tujuan penghantaran. Okay, manakala ianya memerlukan pengujian tambahan daripada luar kerana tidak boleh menguji dirinya sendiri. Okay, menghasilkan arus ulang-alik menggunakan gelang gelincir, okay, anchor berputar dan medan anchor pegun dan medan berputar. Saya akan teruskan lagi dengan maklumat-maklumat tambahan lain, iaitu perbezaan tentang kaedah penjanaan arus ulang-alik satu fasa dengan 3 fasa. Untuk satu fasa, ia adalah terhasil apabila gegelung pengalih bergerak memotor medan magnet. Manakala untuk penjanaan 3 fasa, dia adalah sama dengan prinsip penghasilan satu fasa. Cuma terdapat beberapa perbezaan utama, iaitu adalah bilangan kutub medan dengan kedudukannya di antara satu sama lain adalah sebanyak 120. Dan akhir sekali adalah bagaimana penjana menjana watan ulang-alik, iaitu dengan pengalih bergerak, flux medan magnet pegun diam, pengalih memotong flux. Seterusnya,
Flux medan magnet bergerak, pengalih pegut, flux memotong pengalih. Okey, sekian saja daripada kami untuk pembentangan tentang perjalanan arus ulang-alik. Sekian, terima kasih.